Ada yang dah masuk? Siapa yang tengah tengok sekarang ni boleh say hi. Clear tak suara dan gambar? Sementara tu boleh share dekat team masing-masing supaya ramai-ramai boleh belajar sama-sama. Improve diri sama-sama, invest masa. Pukul 10 dah. Okey. Waalaikumsalam Kak Aisyah. Apa khabar hari ni? Okey tak Kak Aisyah suara Nat? Jelas tak dengan gambar? Apa nama? Nurin Sofian. Itu nama anak akak kan? Waalaikumsalam. Akak pun join hari ni. Welcome. Tunggu 1-2 minit lagi boleh? Untuk kawan-kawan lain join sekali. So that diorang tak ketinggalan lah intro. Alright, sihat. Gambar dan suara okey. Thank you Kak. Siapa lagi yang tengah tengok sekarang? Boleh komen sikit. Okey, boleh tak kita mula sekarang? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ya ke? Tak komen nak tak tahulah, tak perasan. Okey, tak apa. Lepas ni bolehlah komen-komen. Ya Kak? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Firstly nak ucapkan tahniah pada anda yang ada untuk kelas sekarang ni. Okey, invest masa dan tenaga untuk kita improve diri kita sendiri dan bisnes kita. Okay. So topik kita hari ni, topik dia ialah nadi bisnes, iaitu dalam Shaklee tak boleh tinggal benda ni, nama dia 3S. Okay. 3S ni apa benda? Okay. 3S tu ada tak yang tahu apa 3S tu? Boleh tak komen? 3S tu yang pertama sales, yang kedua servicing, yang ketiga sponsoring. Okay, so kita pergi kepada S yang pertama. Yang biasalah kita tahu kalau kita berbisnes, of course lah kita kena buat sales kan. Barulah ada jual beli kan. Okay, sales ni
um, terbahagi kepada dua, iaitu marketing dan juga waktu kita close sale. Okay? Marketing tu kita macam kalau kita ada kedai, marketing tu nak bagi orang datang masuk ke kedai kita untuk bertanya, oh ni berapa harga, tengok barang apa semua. Itu ialah marketing ataupun kita iklankan barang kita. Yang kedua iaitu yang part kita close sale. Bila dia dah masuk ke kedai kita, dia dah tanya, dia dah macam mula ada minat kan. Macam mana kita nak bagi dia membeli? Bagi close sale lah. Okay? Convert. Jadinya, dua-dua ni perlukan skill. Okay. Yang pertama, sale tadi, marketing. Kita dalam Shaklee, make sure kita ada Shaklee effect kita. Identify apa Shaklee effect kita. Supaya bila kita ada Shaklee effect ni, kita akan cerita kepada orang lain apa yang kita rasa dengan hasil daripada makan Shaklee ni. Hasil pakai Shaklee ni. Sebab kita punya testimoni diri sendiri yang paling orang kata berkesan lah. Even benda-benda kecil-kecil je pun. Tapi bila kita cerita kat orang tu dengan penuh semangat, dengan penuh semangat lah. Macam kalau nak tengok mak tua, kalau dia cerita tu, macam ni, terus kita macam nak. Macam tu. Sama juga dekat online ni kita cerita benda yang sama sebab benda tu jadi kat diri kita. Kalau testimoni orang lain, dia tak sama excitement tu. Excitement tu tak sama macam kalau kita yang rasa sendiri. So even kalau kita cerita secara santai pun, tapi benda tu memang ikhlas dari hati, jadi mudah lagi orang nak tertarik. Kita jadi magnet lah. Okay. Waalaikumsalam Nabila. Okay. So, benda ni kita tak boleh stop buat. Kena buat hari-hari supaya orang nampak kita. Buat sale pula. Marketing ni, kalau kita buat hari-hari, maksudnya kita buka kedai kita hari-hari. Kalau kita tak konsisten, sekejap hari ni kita share, esok kita tak share. Hari ni kita share, esok kita tak share. Jadi macam orang, macam dia ni buka kedai ke tak? Dia ni serius ke tak buat bisnes ni? Orang nak tengok kita punya komitmen. Orang tak nak tahu kita ni hebat ke tak hebat ke. Dia nak tengok kita punya komitmen. Okay, sekejap bateri nak habis pula. Okay. So, berbalik kepada kedai buka ke tak tu. Katakan kita ni pelanggan. Kita ni pelanggan, kita ada suka satu kedai ni. Kita tahu kedai tu bagus, review bagus ke kan. Contoh, yalah macam produk kita berkesan. Shaklee produk berkesan. Baguslah kualiti apa semua R&D. Tapi kita ni, kedai kita ni sekejap buka, sekejap tutup. Sekejap buka, sekejap tutup. Macam tak serius. So, adakah kita nak pergi kedai yang macam tu? So, letakkan diri kita pada tempat customer kita. Jadi, kita kena buat benda tu hari-hari. Lagipun kita nak bina branding. So, nak orang nampak kita. Dan online ni, orang tak kenal kita in person. Dia tak nampak kita depan-depan. Jadi, kat online ni dia kena nampak kita selalu dengan bila kita share tu, orang nampak kita selalu. So, itulah caranya kita buat marketing. Okay, marketing pula ada cara, banyak teknik lah. Okay, kalau macam yang Nat selalu ajar, ada hard selling, ada soft selling. Kalau hard selling tu memang kita nampak memang nak menjual lah, memang ada CTA semua. Soft selling ni kita cerita santai pun, macam nak cerita tadi, kita cerita Shaklee effect, kita cerita tapi kita tak adalah macam suruh kontak kita kalau berminat kan. Kita cerita santai. Tapi biasanya even kalau kita beli something, lepas tu kita share kan,
Kita tak jual pun benda tu. Tapi orang akan tanya. Macam tu juga jual Shaklee pun. Orang akan tanya. Sebab nanti walaupun kita buat soft selling, kita akan ada juga posting yang hard selling kan. So orang akan tahu kita ni SID. Kita ni memang jual Shaklee. Yang penting bila kita share yang soft selling tu, yang Shaklee lifestyle, hari-hari kita makan apa. So dia nampak kita ni, kita makan dan kita share dan memang kita dapat efek dari Shaklee saja, bukan kita makan benda-benda lain. Okay. Kita sebenarnya duta Shaklee bergerak. Duta Shaklee yang hidup. Memang terbukti. Okay. Macam Nat sendiri dah makan hampir 10 tahun lah Shaklee. Alhamdulillah makin sihat. Dan memang bezalah dengan dulu. Ada yang makan Shaklee, ramai dah yang kata makin muda. Makin usia makin tua tapi rupa tu nampak makin muda. Sebab kita baiki dari dalaman dan akan nampak di luaran. Jadi kalau orang tanya, kenapa makin cantik kenapa makin berseri ke, makin cergas ke, happy ke, jangan segan nak cerita yang itu ialah Shaklee effect kita. Jangan cakap, tak adalah. Jangan malu-malu macam tu. Bangga yang kita makan Shaklee dan jual Shaklee. Jangan segan-segan. Sebab kadang-kadang orang tu dia memang mencari-cari something yang dia pun nak jadi macam kita. Jadi kita share je, dia nak ke tak nak tu terpulang pada dia. Tapi kita make sure kita bagi tahu. Okay, itu dari segi sales. Dari segi marketing lah. Marketing. Okay, once orang dah berminat, dia dah tanya dah kita. Okay, berminat lah. Makan ni rasa macam mana? Contohnya kita makan ESP kan. Bancuh macam mana ke? Macam mana kita nak bagi dia diakhiri dengan pembelian. Kita convert dia kan. Okay. Close sale ni, once orang datang kepada kita, dia dah PM kita kan. Tanya, Nat, ESP ni berapa? Okay, memula kalau orang yang kita kenal, boleh je kita terus jawab. Mungkin, kalau dia tanya harga, boleh kita jawab terus harga. Tapi kalau orang tu mungkin datang dari blog ke, IG ke, orang yang kita tak kenal kan, better kita say thank you dulu. Say thank you. Terima kasih kerana menghubungi kami. Okay. Jadi kita nampak lagi profesional. Bukan macam cikai-cikai punya lah. Lepas tu kita say thank you. Kita boleh tanya dari mana, nama dan dari mana. Sebab kat situ kita akan tahu kat mana kita punya sumber yang membawakan sale. Contoh, okay, dia jumpa kita dari blog. Dia jumpa kita dari IG. So kita nampak which one yang sebenarnya paling banyak bagi sale kepada kita, yang masuk prospek, yang masuk lead kepada kita. Then at the same time kita jawab juga soalan dia. Contoh dia tanya berapa ya harga ESP, kita jawab juga soalan dia at the same time. Jangan macam dia tanya, kita tanya dia balik tapi kita tak jawab soalan dia. Jangan macam tu, kita jawab juga. Contoh harga ESP 161. Cakap macam tu. Kita jangan jawab dan habis kat situ. Okay, harga ESP 161. Lepas tu diam, tunggu dia reply. Memang kadangnya tak lah kan. So, dia punya tips ialah kita make sure conversation tu berjalan dengan kita tanya balik soalan kepada dia. Kita tanya, boleh saya tahu berminat nak try ESP ni untuk apa? So kita continue je conversation tu. Bila dia jawab untuk menyusu. Kita pula tanya, menyusu, boleh tahu anak umur berapa? So kita continue sampailah kita akan tanya dia, so nak beli ESP ni 1 ke 2? Contoh. Macam tu. Jadinya kita lead conversation tu. Jangan biar customer kita yang lead. Ni kira dah masuk ni masuk tips close deal Okay. Tips seterusnya. Waalaikumsalam. Hai Hanan. Kalau ada soalan boleh
tanya je, nak akan jawab sambil-sambil tu. Okay, tips yang kedua, close sale. Yang tadi, yang pertama kena say thank you. Yang kedua, kena jangan kedekut untuk letak smiley. Sebab dia tak nampak muka kita, dia tak nampak pun kita ni tengah senyum ke, tengah nampak gigi ke apa ke kan. So, smiley tu akan menggantikan kita punya reaksi muka kita. Kalau kita banyakkan senyum, kalau kita sendirilah cuba, nak suka kalau kita cuba letakkan diri kita pada tempat customer. Suka tak kalau seller kita tu mesra, seller kita tu banyak senyum, positif je ayat dia, menyenangkan, suka tak? Kalau kita suka, kita jadilah orang yang macam tu, sama. Kita jadi orang yang samalah macam kalau kita pergi kedai, orang tu layan kita, kita tanya pun dia jawab apa semua kan. Dia pun knowledgeable. Jadi kita pun jadi meyakinkan lah. Okay. Yang tu yang kedua. Jangan kedekut smiley. Banyakkan senyum. Okay. Yang ketiga, okay, friendly. Ramah lah. Tapi jangan terlalu ramah lah sampai melalut-lalut borak ke kan. Kita stick pada topik tu lah. Okay, yang keempat, nak suggest, ni kira macam psikologi lah juga. Kalau disebut something yang ada persamaan dengan kita ataupun something yang kita tahu, kita macam apa nak cakap macam contoh dia kata dia nak untuk menyusu, dia tiba-tiba rasa kurang susu lah apa semua kan. Kita boleh kaitkan dengan mungkin ada pengalaman kita lah. Dulu saya pun macam tu juga. Tapi itulah lepas try ESP ni okey sangat. Jadi dia macam okey, memang betul lah orang ni dah berpengalaman, ada persamaan dengan dia, memahami apa yang dia rasa sekarang ni. Jadi dia pun macam jadi benda tu psikologi. Orang akan suka kalau ada satu connection persamaan dengan dia. Dia lagi tertarik nanti. Okay? Tu yang keempat kan, cari persamaan. Contoh kalau disebut word tu dalam English, kita pun follow dalam English juga. Jangan sebab kita biasa sebut bahasa Melayu, dia sebut English, kita sebut bahasa Melayu. Kau boleh memang follow apa yang dia sebut. Tu untuk psikologi. Okay? Cari titik persamaan, mungkin ibu kepada berapa anak dia sebut macam suami macam ni. Lepas tu kita pun cerita, suami saya pun macam tu juga. Carilah apa-apa persamaan yang kita boleh kaitkan dengan dia. So that dia rasa kita ni memahami keadaan dia. Okay. Yang kelima, okay. Tadi nak dah sebut kan, kalau dia tanya, kita jawab dulu apa soalan dia. Jangan biarkan soalan dia tergantung. Sebab kadang-kadang ada yang ajar, bila someone prospek bertanya pada kita, kita tanya dia dulu dari mana pun, tapi tak jawab soalan kan. So macam tu, kadang-kadang kalau kita customer pun macam menimbulkan marah lah pula. Especially kalau macam kita dalam keadaan nak beli ke tak nak beli, nak beli ke tak nak beli. Kalau serius tu, yelah mungkin dia tak kisah. Okay, tips seterusnya. Okay, once dia tanya, mungkin dia kadang-kadang kebanyakan lah orang akan tanya terus kepada produk. Produk ni berapa harga? Kita tak boleh terus macam, terus close deal harga tu. Mungkin dia dah setuju apa semua, tak boleh. Make sure, that's why Shaklee ni dia tak dijual di farmasi, dia tak dijual di e-commerce, dilarang e-commerce macam Shopee apa semua tak boleh. So why? Sebab untuk dapatkan consultation tu ada dua hala punya komunikasi. Jadi bila tanya ESP tu, contohlah ESP tu nak kita tanyalah untuk apa, kita tanya. Itu tips dia, kita kena tanya why. Okay. Sebab kadang-kadang orang tu dia datang je dengan produk, bila kita tanya untuk apa, dia tengok produk tu tak sesuai pun untuk dia. Hari tu contoh kan, nak ada customer, dia tanya untuk milkshake kot.
Tapi dia nak beli uh, untuk nak berjaga malam. Nak stay up sebab dia student. Lepas tu dia nak stabilkan hormon dia. Memang tak sesuai lah milkshake tu. So kita suggest. Nasib baik kita tanya. Kita tanya dia, sebenarnya milkshake kurang sesuai kita cakap kan. Yang lagi sesuai untuk masalah ni ialah contoh dia nak berjaga malam. So nak suggestkan dia cinch tea. Lepas tu dia nak stabilkan hormon dia. So nak suggest dia GLA. So dia belilah dua-dua tu dengan harga retail. Dan kita bila kita suggest, kita jangan main suggest saja. Ni tips seterusnya. Kita jangan suggest produk. Okay, saya suggestkan ini dan ini. Lepas tu dah. Tak boleh macam tu. Kita kena terangkan why kita suggest benda tu. Dan why, how benda tu membantu masalah dia tu. Jadi dia rasa lagi yakin lah untuk dia membeli. Okay. Boleh faham setakat ni? Okay. So, once dia dah macam, dia dah rasa yakin kan dengan produk tu. So, mestilah pergi kepada harga kan. Okay. Dari segi harga, kita boleh bagi dulu harga retail. Tapi kalau biasanya lah kalau dia membeli tu lebih daripada satu ke ataupun dia dah ulang beli, okay, kita boleh bagi perbandingan harga. Harga retail kalau dia beli berapa, total berapa. Okay, kalau jadi ahli, ini ialah total belian. Total lah yang you perlu bayar. So dia boleh bandingkan, okay, rupanya jadi ahli lagi jimat. Walaupun dah tambah RM35 kan. Sebab murah sangat sekarang dia nak jadi ahli. Sangat-sangatlah murah. That's why kita perlu jual harga retail. So that dia nampak untungnya jadi ahli. Okay. So tu tips nak sponsoring jugalah tu. So kita compare harga retail non-member dengan kalau dia jadi ahli dia kena bayar berapa. Kebanyakan masa memang dia akan jadi ahli. Kalau nak offer memang akan jadi ahli. Sebab kita jangan fikir ni do's and don'ts lah. Kebanyakan orang dia tak berani nak ajak orang jadi ahli sebab dia rasa bila kita ajak orang tu jadi ahli, keuntungan tu lebih kepada kita. Sebenarnya tak pun. Sebenarnya tak berapa untung pun pada kita. Sebab kita tak dapat untung runcit, betul tak? Tapi kalau kita ajak dia jadi ahli, sebenarnya kita nak dia yang untung. Dia yang untung sebab dia jadi ahli, banyak penjimatan sebab perbezaan harga retail dengan harga ahli up to 25%. Banyak tu, kan? Macam ESP 161, harga ahli 129 je. Dah RM30. Dah kat situ kan dia jimat. Dah cover dah. Membership fee dah 35 kan. Kalau dia beli banyak-banyak, lagilah. So, jangan takut untuk share. Jangan takut untuk ajak jadi ahli. Okay. Itu ialah tips close deal. Okay. Dan juga nak dah cover sekali, C pula. S yang pertama, iaitu sales. Okay, setakat ni ada soalan tak? Jelas tak setakat ni? Boleh komen sikit tak? Sebelum nak pergi kepada S yang kedua dengan yang ketiga. Okay, kalau tak ada, nak teruskan kepada S yang kedua iaitu servicing. Okay, once kita dah menjual kepada customer kita, tak kisahlah customer tu berdaftar ke tak berdaftar ke, make sure kita bagi servis tip-top. Apa maksud servis tip-top? Okay. Okay, baru nampak. Okay, nak cerita dulu S kedua baru nak akan jawab soalan Kak Shima. Okay. So, apa maksud servis TikTok? Maksudnya, kita bukan, okay, dia dah bayar, kita dah post. Dah. Jangan habis kat situ. Kita kena servis dia. Maksud servis, kita make sure dia dapat apa yang dia nak. Contoh tadi, dia nak
Sinch T untuk nak berjaga malam, dengan GLA untuk stabilkan hormon. Okay, kita ajar cara bancuh. Macam mana cara nak bancuh ni? Macam mana cara nak makan ni? Waktu bila nak makan ni? Nak apa do's and don'ts kan? Tak boleh lah. Sekarang dia makan waktu yang tak sesuai kan? Dia tak dapatlah apa expectation dia kan? Jadi macam nanti dia kata tak berkesan pula produk tu. That's why kita kena guide dia. Itulah tugas kita. Kita bukan sahaja jual, macam orang kata, jual bodoh-bodoh je. Kita datang ni dengan ilmu supaya dia pun makan dengan ilmu. Bila orang makan dengan ilmu memang berbeza dengan orang yang makan tanpa ilmu. Sebab bila kita makan dengan niat apa yang kita nak, bila kita makan tu apa orang panggil, maksudnya kita sedar kita makan tu bukan main makan kan. Kita makan dengan niat sekali. So kita nak minta ke Allah sebab kita makan suplemen ke, kita nak sihat ke apa semua kan, kita perlu ada niat yang betul lah, supaya ada Facebook effect lah orang kata kan. Tapi kita ikhtiar sebab apa-apa pun Allah yang akan tentukan benda tu. Okay, apa lagi servis tip-top tu? Okay, kita bagi cara makan. Contoh set hamil. Waktu bila nak makan, sebab dalam set, kalau kita jual set-set ni ada banyak benda kan. So nampak banyaknya 6 item, 7 item nak kena makan. Kita nampakkan dia sebenarnya tak susah pun waktu nak ambil tu bila kan. Bukannya jangan sekaligus ke kan. Kita bahagi-bahagi. So dia nampak senang je sebenarnya nak makan set ni. Kita yang lead dia supaya dia rasa macam benda ni mudah nak makan, benda ni akan membantu dia. Okay. Kita boleh juga, especially kalau kita jual harga retail, make sure kita ada added value. Contoh kalau kita jual ESP, boleh bagi sekali scoop. Sebab dalam ESP tak ada scoop. Kalau dalam Cinch, ada scoop. Kalau kat dalam PD Orange, tak ada scoop. Jadi kita boleh bagilah extra. Ataupun mungkin kita dah untung banyak kan, RM30 lebih. Jadi kita boleh bagi shaker ke, terpulanglah kepada kita. Macam mana kita nak tambah baik value kita. Sebab orang membeli ni bukan dia tengok pada murah ke tak murah. Dia nak tengok pada value yang kita boleh bagi. Okay? Kalau kita post sendiri, okay, macam sekarang kita banyak, mungkin kita banyak buat stok lah, okay, supaya kita secure stok kita. Jadi kita boleh post sendiri, dalam tu kita boleh letak lah kita punya free gift ke apa-apa nak bagi kat dia. Dan juga kita boleh letak thank you card. Benda tu simple sebenarnya tapi impact dia besar. Mungkin ada brand-brand yang macam kita pun pembeli kan, kita pun perhatilah seller-seller lain macam mana dia buat. Tak semestinya Shakri saja. Kita buka minda kita tengok macam mana seller lain buat. Contoh dia ada tu yang dia letak macam brand history. Macam mana brand ni boleh start. Contoh kita boleh ceritalah kita punya pendek-pendek lah kan. Macam mana kita boleh bermula. Ataupun kita boleh tulis juga boleh jana income bersama ke. Boleh tulis kat situ sekali. Lepas tu ataupun doa semakin sihat. Kat situ boleh letaklah kita punya contact number, kod-kod lah. Dia terlupa dah ke kan nombor kita, later dia boleh jumpa kita balik. Apa lagi? Macam dulu nak jual set set hamil dengan set menyusu lah, banyak kan. Dan akan print sekali jadual pump. Walaupun yang membeli tu banyak juga suri rumah, tapi kalau dia bekerja memang sangat membantu jadual pump tu. Kita print siap-siap untuk dia. So benda tu macam sangat-sangat bagus lah. Dia rasa macam wow, bukan kita beli ESP dapat ESP semata-mata. Kita dapat lebih daripada itu. Jadi orang akan keep on coming kepada kita. Okay?
So macam itulah cara kita ada loyal customer. Okay. Sebelum nak pergi kepada S ketiga, nak jawab soalan yang Kak Shima ni tanya, bila customer pilih harga ahli tapi tak nak jadi ahli, macam mana nak bagi tahu kat customer ya? Okey. Kalau cara nak akan cakap macam ni. Satunya nak akan sebut rule Shaklee. Nak akan cakap, okay, Shaklee dia suruh kami SID ni jual harga retail. Ni ialah recommended price lah untuk kami jual. Kalau tak nanti macam dah melanggar lah. Lebih kurang macam tu nak akan jawab. Lepas tu yang kedua, tak fair. Nak akan cakap tak fair untuk orang yang lain yang memang bayar membership fee. Tak fair untuk orang lain. Nak akan cakap macam tu lah. So, bila macam tu kita dah macam psycho lah dia juga. Akhirnya memang biasanya dia akan register lah. Ataupun kita boleh suggest kalau dia tak nak bayar yang RM35 tu, ni tips kalau orang yang suka Shaklee tapi tak mampu beli Shaklee. Kita boleh ajak dia untuk buat bisnes. Bila dia dapat untung, bila dia dapat kumpul order 100 UV, dah dapat free membership. Maksudnya dia bukan beli untuk diri dia sendiri sahaja, tapi dia juga dah buat sale pula, ajak orang lain juga. Lagi bijak macam tu. Tak pasal-pasal banyak pula UV dia kan. So win-win lah, dia pun dapat untung, dia pun dapat bonus. Dia pun dapat harga ahli, dia dapat jadi ahli free. Okey, Kak Aisyah tanya, boleh jual antara harga DN dan RP? Tak semestinya harga RP. Okey. Sebenarnya harga RP tu recommended price yang Shaklee suggest lah kita jual. Okay, biasanya memang nak akan sebut harga yang Shaklee bagi tu lah. Exclude harga sen-sen kat belakang tu. Dan yes, betul, harga yang boleh dibenarkan untuk kita jual iaitu jangan bawah harga ahli lah. Di antara harga ahli dan harga RP. Lebih pada RP pun tak recommended juga. Kan mahal sangat pula. So, terpulang pada kita kalau kita jual, dia tak ahli, betul kita jual dia harga ahli. Kita tak ada untung apa-apa. Kita tak dapat untung runcit tu. Sebab untung runcit tu, kita terus dapat duit cash tu. Kadang-kadang, ada orang dia memang nak cash tu untuk hari-hari punya belian. So, to be fair, kita jual lah harga retail juga. Tapi kita pandai-pandai lah ajak orang tu untuk dapatkan harga ahli, make sure dia jadi ahli lah bawah kita. So kita secure future orders dia. Kalau dia dah, maksudnya dia tak membeli dengan orang lain dah lah. Maksudnya dia akan pakai ID dia lah untuk membeli, betul tak? Okay, rahsia boleh konsisten makan dan bisnes, makan dengan niat. Okay, betul. Bisnes pun sama. Okay. So jelas setakat ni untuk sales yang pertama, S kedua, servicing. Okay. Kita pergi kepada S yang ketiga, nadi bisnes. Jangan stop benda ni, iaitu sponsoring yang ketiga ni. Sponsoring macam nak cakap tadi. Jangan takut untuk offer kepada customer kita untuk jadi ahli. Jangan takut untuk offer sesiapa untuk buat bisnes dengan kita. Sebab kita dah rasa benda tu, dan mungkin kalau kita orang baru, kita tak rasa lagi, upline kita pun dah rasa. Macam Nat ni lah, Nat. Korang boleh nampak Nat, of course lah, upline korang lah. Mungkin atas korang ada lagi, barulah sampai kat Nat. Okay. Dan kalau buka upline pun, sideline pun memang semua dah terbukti dengan bisnes Shaklee ni. Macam yang Nat dah cover lah daripada live yang semalam. Apa yang semalam dan kemarin lah, apa yang kami dah rasa dengan Shaklee, dan juga apa yang Shaklee boleh bagi pada kita. So ini juga ialah tips untuk besarkan team. Okay.
okay, mungkin kalau kita macam baru lagi, kita nak ajak orang bisnes apa semua, make sure kita rapat dengan mentor kita lah. Jangan takut untuk bertanya, jangan takut untuk, mungkin kita rasa macam, banyaknya aku tanya, jangan segan. Sebab normal untuk orang baru untuk banyak tanya. Sebab sebagai upline, bila downline tu banyak tanya, kita tahu dia serius dan kita tahu dia berjalan. Bisnes dia tu berjalan. Kita boleh detect siapa-siapa dah jadi upline tu, dia tahulah kan. Okay. So don't stop, sebab sebelum ni dulu-dululah, sebab Nat dah buat bisnes ni dari 2012. Jadinya sampai ke tahun ni dah tahun ke-8 lah kiranya. 8 tahun dah buat Shaklee. Ada yang kata sebelum ni bila memula kita buat 3S ni, kalau kita belum leader ataupun kita belum coordinator, kita kena buat je 3S ni, jangan stop. Ada yang cakap once kita dah kodi, dah kurang dah. Apa tu, kita punya nak buat sale dah kurang. Kita fokus pada team je. Kita tak recruit orang dah. Tak boleh macam tu. Kena teruskan. Walaupun rank apa kita sekalipun. Sebab kita tak tahu. Sebab kita nak naik rank, kita kena ada, kita kena develop leaders bawah kita kan. Kita kena lahirkan leaders. Kita tak tahu sejauh mana leaders kita tu boleh bertahan ataupun sejauh mana dia serius dengan bisnes dia kan. In long term lah maksud Nat. Sebab Nat dah lalui benda tu. Dah naik turun Shaklee ni, dah pernah rasa lah sepanjang yang 8 tahun ni. Apatah lagi yang dah lama-lama tu kan. Tapi setakat pengalaman Nat tu memang betul. Even dulu Nat master sampai 24 points pun, still merasa juga kejatuhan tu ada. Walaupun, yelah, kita dengan diri kita sendiri, kita boleh kontrol lah apa yang kita serius ke dengan bisnes Shaklee. Kita nak ilmu lah, apa semua kita boleh usaha untuk diri kita sendiri, kita boleh kontrol. Tapi kita tak pasti leaders kita ni adakah dia akan bersama-sama kita selamanya. Jadinya kita tak boleh, contoh nak master minimum 13 point je. Tapi kita tak tahu kalau lah 13 tu tiba-tiba ada 3 yang ni. Jadi kita akan jatuhlah rank. Jadi kita buat lebih pun tak apa, dan apa yang kita buat akan anak-anak cucu kita akan duplicate kita. Team kita akan duplicate kita. Sebab dalam bisnes Shaklee ni yang penting ialah duplication. Okay? Tak boleh stop sponsoring. Sentiasa buat. So apa yang mentor buat, downline pun akan nampak juga. Okay. Yes, people come and go. Itu kita tak boleh halang. Okay. Ada lagi tak? Rasanya itulah benda yang paling penting dalam Shaklee. Simple saja, 3S. Tapi make sure buat. Kita buat, downline akan duplicate. Kita buat, downline duplicate. Buat sama-sama. Jangan suruh saja. Nat pernah Nat follow benda tu. Nat pernah macam, okay lah, aku dah tak payahlah buat sebab aku dah rank tinggi kan. Follow lah apa yang dia cakap dulu. Mentor tu dululah. Okay, dia pun dah tak ada dah dalam bisnes Shaklee. Alhamdulillah Nat masih bertahan dan income tu masih sangat banyak lagi lah berbanding dengan kalau bekerja tetap lah. Okay. Yang penting kita teruskan. Okay. Nak share pengalaman sikit. Bila kita stop buat 3S ni, kita dah okay, kata nak develop team je lah kan. Dah maksudnya macam 50-50 contoh kan. Kita tak buat 3S tu 50% je kita buat. Selebihnya kita fokus kat team. Jadi lama-lama kan, kalau kita tinggal, memang hilang skill. Lama-lama hilang skill. Jadi
tu kira macam momentum lah juga. Kalau once kita dah stop benda tu, nak start balik memang ambil energi dan kekuatan yang lebih dan macam kena belajar balik tau. Jadinya never stop. So kami dah belajar the hard way. So korang jangan ulangi apa yang kami buat, kesalahan yang kami buat. So korang boleh pecut saja terus. Okay. So sampai masa nak kena start balik, buat sale, apa tu, service balik, sponsoring buat balik kan. Jadi mula-mula tu rasa payah lah, baru lama-lama baru okey. Macam paksa diri lah, paksa diri. Sebab lama-lama bila kita tak buat sale, contoh kita tak buat sharing, nanti tim pun tak nampak tak nampak cara dia macam mana. Dia nak pandang siapa? Mesti dia tak pandang upline dia. Kalau dia tengok upline dia tak buat, dia akan duplicate benda yang sama. Benda yang buruk, downline mudah sangat-sangat duplicate. Sebenarnya. Macam mana nak kekalkan momentum 3S ni? Rahsia dia ialah dengan menggunakan master checklist. Nak dah sediakan dah master checklist. Sales tu nak buat kat mana? Okay, boleh tengok master checklist tu. Nak tulis kat situ platform-platform yang berbeza untuk kita berniaga secara online. Okay, bukan di Facebook saja, bukan di IG saja. Boleh juga di Facebook page, kita check in, di Google Business, di blog. So kita nampak di mana lagi yang kita belum buat. So kat situlah kena gunakan checklist tu betul-betul. Okay. Sebenarnya apa-apa pun kita baru nak mula memang kena paksa diri. Tak kisahlah nak konsisten berzikir ke, nak konsisten budak-budak pun kalau mula-mula baru nak puasa kan, memang liatlah memula kan. Ni kan bulan raya kan, baru lepas puasa. So kadang-kadang kita perlu reward. Okay, itu insyaAllah nak akan cover esok hari Jumaat. Nak akan cerita pasal macam mana nak dapatkan kekuatan dalaman. Okay. Master checklist tu make sure bagi tahu tim gunakan benda tu. Sebab dari awal lagi nak buat checklist ni memang gunakan master checklist tu. Cuma dulu tak banyak platform lah kita boleh guna. Dulu yang nak ada blog, Facebook, IG tak ada. WhatsApp status tak ada. IG status lagi lah tak ada. So sebenarnya platform tu tak banyak. Tapi Allah tetap mudahkan. Sekarang ni banyak platform yang kita boleh ikhtiar untuk kita buat bisnes kita secara online. Dan waktu PKP ni especially kita tak boleh sangat nak keluar, nak jumpa ramai orang kan. Tu tak perlu nak ketuk-ketuk pintu orang, nak panggil-panggil sangat. Buat online saja pun kalau kita betul-betul fokus, sangat-sangat boleh. Okay. Tips tambahan, make sure diri sendiri sentiasa positif. Dikelilingi orang-orang, kawan-kawan yang positif. Itu yang kita selalu dengar tapi yang memang sangat-sangat penting. Circle kita akan menentukan siapa diri kita. Okay? Faham 3S tu clear semua? Make sure kita sama-sama buat. Sama teruskan. Macam mana pula nak kekal positif dengan bisnes ni kalau kita lambat naik? Okay. Bagi Nat kan, tanya balik diri kita. Apa yang penting untuk diri kita ni? Dan satu lagi, sejauh mana kita dah betul-betul buat? Soalan tu bagus. Kalau Nat lah, normal lah.
Kadang-kadang kita target, kita tak dapat apa yang kita target tu. Kan? Satunya, nak kekal positif. Yang paling penting, jangan banding dengan orang lain. Why kita cakap kita lambat naik? Sebab kita compare dengan orang lain kan. Sebab kita rasa orang lain laju lagi kan. So kita rasa kita lambat. Sebenarnya kalau kita compare dengan orang yang lagi lambat, kita akan rasa kita laju. Betul tak? Kalau kita compare dengan orang lain, memang kita mudah down lah. Tapi kalau kita berlumba dengan diri sendiri, macam bulan lepas aku buat banyak-banyak. Bulan ni aku buat lebih lagi pada bulan lepas. Kita compete dengan diri sendiri, itu lebih baik sebenarnya. That's why ada satu quote tu nak baca, dia tulis apa kalau kita compete dengan orang lain, kita akan, word tu dekat-dekat lah. Unik lah word tu nanti. Kalau ada nak pernah share dekat wall. Tak boleh compare dengan orang lain, tapi kita compete dengan diri sendiri. Betul, Ruby. Sekarang kita banyak medium dan platform yang kita boleh guna. Sangat-sangat banyak. Kadang suka juga kalau share dekat group community, dekat WhatsApp tu. Kadang-kadang orang yang dah pernah beli dengan kita, dia akan promote pula kita. Dia kata, ni Nadiah ni sangat recommended untuk beli Syakir dengan dia. Dia sangat knowledgeable. Ada yang cakap macam tu hari tu. Satu lagi Bizu. Itulah kita punya emosi, kita punya kekuatan dalaman lah. Kena make sure betul-betul. Supaya kita tak merendah-rendahkan diri kita sendiri. Dan kita jangan macam kita nampak yang tak baik je pada diri kita. Sebenarnya, kita pun sama macam orang lain. Setiap orang ada kelebihan dan kekurangan. Kadang kita sabotage diri kita lah. Kita kata, memang tak bagus lah aku ni. Betul lah tu. Kita mengiyakan pula benda tu. Okay. Ada apa-apa soalan? Kak Aisyah, Alhamdulillah faham. Okay, lagi 2 minit ke? Tak bagi masa? Betul. Naik turun dalam bisnes, kita selalu kena ingatkan diri kita sendiri. Naik turun tu biasa dan nak akan ingatkan berdamai dengan takdir. Takdir ni bukan kita terima saja, kita usaha dan kita berserah pada Allah kan, kita tawakal. Tapi kalau tak dapat juga, itu di luar kemampuan kita lah, tapi make sure kita ikhtiar yang terbaik lah pada diri kita sendiri. Maksudnya Allah nak macam tu lah. Allah nak macam tu. So kadang kita usaha banyak, tak dapat. Kadang-kadang kita taklah usaha banyak sangat pun, tapi Allah bagi banyak. Pernah tak rasa macam tu? Kadang-kadang, dan bukan bisnes saja pun, apa yang kita dapat ni, banyak ni, apa yang kita tak minta pun, Allah tu dah bagi macam-macam dah nikmat. Syukur, sentiasa syukur, kena ingatkan diri kita, Alhamdulillah, macam-macam dah Allah bagi kat kita, Allah uji sikit je. Macam tu. Okay, tanya on behalf of cucu cicit juga. Faham, betul. Sama-sama, semua orang pernah lalui benda tu. Okay. Alright. Okay. Kalau tak ada soalan, kita berhenti di sini saja dulu. InsyaAllah jumpa lagi esok. Okay. Make sure ajak team, share kepada team masing-masing.
supaya kita grow sama-sama. Kita bukan ajak orang untuk untungkan diri kita sendiri, tapi kita ajak orang untuk dia tu yang untung sebenarnya. Kita tolong orang lain, kita akan dapat secara indirect juga. Macam kita kejar akhirat, dunia pun akan dapat. That's why kita kena betulkan niat kita. Nak buat something untuk apa? Sebab apa yang kita fikir, itulah yang kita akan tarik. Okay? Itu saja untuk hari ini. Thank you so much. Siapa nak screenshot live hari ini, boleh share. Sebab apa yang kita usahakan, aktiviti group sangat-sangat penting. Supaya orang nampak kita ni ada effort. Dengan bisnes kita ni, kita buat bersungguh-sungguh, orang nampak kita. Okay, nampak serius. Okay. Boleh screenshot. Okay, itu saja. Untuk hari ini, tahniah semua. All the best. Start early. Fast action, fast result. Manjada wajada apa yang kita usahakan. InsyaAllah pasti ada dia punya hasilnya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.